ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Dan Imam Ustaz Fitri dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah atas segala kurniaan dan rahmatnya yang diberikan kepada kita seluruhnya. Maka pagi ini bertemu semula kita di ruangan ini. Setiap pagi Jumaat. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sambung tajuk ataupun kitab kita Bahrul Madhi juzuk yang ke-17. Baik tahu nak? Hah? 264. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, di awal ini satu kaedah yang saya nak kongsikan. Sebelum termasuk tajuk kita ni lah, suatu kepahaman yang mungkin guna juga untuk perbincangan kita. Bagaimana kita nak tahu sesuatu yang baik itu, ada sesuatu itu mendapat pahala jika dilakukan, sama ada apa yang dilakukan dan bila dilakukan. Kalau orang tanya kita nak tahu apakah bendanya, bilakah masanya, kalau kita buat benda tu dia kira ibadat dan dapat pahala, sekalipun benda itu tidak disebut khusus di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Faham kono? Maknanya tajuk kita ni lebih kurang lah, benda tu Quran tak kata, benda tu hadis pun tak habaq. Tapi nak tahu benda tu kalau kita buat, macam mana dikira ibadat dan dikira pahala? Jawapannya, kalaulah masa tu, tempat tu, kita buat benda yang maksiat, benda yang maksiat, dosa tak? Ini satu kaedah yang menarik jugalah. Tuan-tuan, mana kalau ke tempat yang sama, masa yang sama, jika kita buat benda maksiat yang Allah larang, yang Nabi larang, confirm dapat dosa. Jadi kalau tempat yang sama, masa yang sama, orang yang sama, dia buat benda yang bukan maksiat, tapi benda itu tak disuruh khusus oleh Quran, tak disuruh khusus oleh hadis Nabi, maka dia tetap menjadi ibadat dan berpahala. Yang saya sebut ini tuan-tuan sekalian sebagai sedikit menghurai lah, iaitu berkaitan dengan amalan nisfu Sya'ban sebagainya malam tu. Saya nak ulas sikit tu, sikit kaedah nah, bukan contoh, kaedah. Orang tanya, baca Yasin 3 kali ke, contoh, baca Yasin sahaja tak baca yang lain, kemudian bersedekahkan malam tu. Tapi isunya Ustaz, tidak ada Quran yang suruh baca Yasin.
malam nisfu Sya'ban secara khusus. Tapi Ustaz, Nabi pun tak suruh baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Maknanya secara khusus Nabi tak suruh baca Yasin. Pula tu 3 kali. Sekali pun tak suruh, 3 kali lagi lah tak ada suruh. Tapi ramai orang baca. Mungkin itu adat amalan tempat kita. Tapi ramai orang baca. Saya nak tanya, amalan tu nampak macam baik, tetapi tak ada dalil khusus suruh buat. Maka adakah jadi ibadat baca Yasin malam tu? Ada pahala ke tak? Faham tak ni? Dia pujanya gini. Pujanya pasal malam tu nak buat apa? Yang tersedia diamalkan baca Yasin. Pula tu 3 kali. Cuma persoalan dia, dapat pahala ke tak? Ibadat ke tidak? Buat tu pasal tak ada dalil khusus suruh buat. Faham tak? Jadi petuanya mudah sahaja. Malam yang sama, malam nisfu Sya'ban yang sama, orang yang sama, masa yang sama, kalau dia buat benda maksiat, dosa tak? Dia tak baca Yasin. Contoh, dia baca majalah mangga hak lama-lama dulu ni. Contoh. Dia tak baca 3 kali. Dia khatam mangga malam tu sampai 10 kali. Contoh. Agak-agak salah tak? Tuan mangga ni faham ke dah ni? Lama tak tengok, dulu ni ada. Bukan buah pelam. Majalah mangga tu lah. Cerita bah hiburan tuan, song-song suka ni. Cerita dulu ni. Ada orang tuan ni pelanggan tetap. Tak baca macam bulan tu tak sempurna, dia kata. Baik, tak apalah tuan. Maksud saya, kalau dia ganti tempat tu, masa tu oleh orang yang sama dengan perkara yang maksiat, dosa tak? Dosa lah. Sebab apa yang dilarang bila dilakukan, tang mana pun bila pun dosa. Maka kalau tempat tadi ni dia pergi ganti dengan baca Quran, masa itu dia baca Quran, tak jadi ibadatkah? Ini yang saya nak kongsinya. Segi kaedah bukan contoh. Maka menarik tentuan untuk kaedah ini, saya mengambil hadis yang sahih yang datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tuan-tuan catat sebagai dalil kepada kaedah yang saya masukkan. Apa kaedah tadi? Benda yang baik atau benda yang tak disuruh khusus oleh Quran, hadis, jika dilakukan dikira pahala dan ibadat. Ya, kerana sekitar tempat yang sama, masa yang sama, orang yang sama buat benda yang Allah larang, confirm berdosa. Takkanlah kau dia ganti buat ibadat benda baik tak dapat pahala kot. Faham kau no? Jadi hadisnya ia tentang Nabi sebut bahawasanya sekiranya seorang suami berada antara 4 panggil ni 4 cabang lah, maknanya antara 2 tangan isteri dan 2 kaki isteri, maka dia telah dikira bersedekah. Faham kau no? Bersetubuh tu lah, berjimak tu, dikira sedekah. Bila suami berada antara isteri tadi, antara tangan dan kakinya, bersetubuh maksudnya itu adalah sedekah. Bila Nabi kata macam tu, sahabat pun tertanya-tanya, takkan bersetubuh hubungan kelamin pun kira ibadat? Faham tak ni? Macam mana yang Nabi kata bersetubuh itu adalah sedekah? Sedekah bermaksud ibadat. Maknanya bersetubuh itu ada pahala. Sahabat pun heran, hubungan kelamin ni tabi'i manusia. Benar melibatkan nafsu sahaja, tidak? Takkan benar tu pun kira ibadat, ada pahala? Nabi jawab senang saja. Ini tuan-tuan kena fikir. Nabi bagi satu kaedah. Tuan-tuan fikir.
Sahabat tanya kan, loh takkan hubungan kelamin ini kes-kes nafsu pun kira ibadat pahala ni? Nabi pun kata apa? Apa kamu nak kata? Kalau orang yang sama, masa yang sama, alat kelamin yang sama, dia pergi letak tempat yang haram. Nampak dah ni. Orang yang sama, masa yang sama, alat kelamin yang sama, pergi letak tempat yang haram. Berzina contoh. Dosa tak? Dosa ke tidak? Oh, dosa lah sebab zina tu. Pandai pula. Hampa tang kata dosa cepat. Yalah pada Quran kata haram zina, kami tahulah. Ya. Maka kalaulah orang yang sama, masa yang sama, alat kelamin yang sama, dia pergi guna tempat yang halal, bukankah dia itu ibadat? Itu maksudnya. Ambil dalil ini buat kaedah hak tuan-tuan sekalian. Walaupun tak ada dalil khusus, baca Yasin malam nisfu Syaban. Itu yang kita bacanya. Tak baca pun tak ada masalah, tuan-tuan kena ingat tu. 3 kali ke apakah, kalaulah kita kata dia bukan ibadat, kalau dia bukan pahala, try time yang sama, masa yang sama, orang yang sama, pergi baca benda yang dilarang. Dosa ke tidak? Jawapannya berdosa. Ada dalil larang baca mangga tadi? Ada Quran sebut mangga? Ada tak? Tak ada. Hadis sebut tak? Tak ada. Jadi kenapa kamu kata dosa? Dah baca benda tak ada manfaat? Ya, bijak. Maka tukar yang tidak manfaat kepada yang manfaat. Walaupun tak disebut dalil khusus, maka dia tetap ibadat. Saya rasa ini kaedah yang cukup baiklah, terguna untuk semua. Mudah sahaja. Time ni contoh. Ni macam sekarang tuan-tuan sekalian, kita sedang berada majlis ilmu, majlis zikir. Lepas subuh sampai pukul 8 atau berkurang sedikit. Time yang sama kita juga, faham tak ni? Waktu ni juga kita tuan masa bulan pi buat benda yang disebut sebagai dosa. Dosa tak? Dosa. Contoh tadi orang baca kitab, dia mengatakan ke orang ngumpat, contoh hasad, dengki, time ni, maka tetap berdosa. Bukan kerana masa tu, bukan kerana orang tu, kerana apa yang dia buat itu. Bila benda yang dibuat sebagai haram, tang mana pun dosalah, bila pun dosalah, tuan-tuan bos sekalian. Itu satu cerita yang saya nak tambah bagi ni tuan-tuan sekalian. Boleh pakai bila-bila insya-Allah yang tu. Baik, jadi